tidak akan berganjak tapak kaki kita melainkan ditanya dengan 4 benda. 4 benda ni Tuhan tanya apa? Apa yang Tuhan bagi kat kita, apa yang kita nikmati, semua benda tu Tuhan akan tanya. Kan? Tuan-tuan baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takasur. Last sekali surah tu dia kata apa? Summa latus'alun yawma idzin 'anil na'im. Tuan-tuan makna apa? Kemudian di hadapan Allah, summa latus'alunna, kita akan ditanya tentang 'anil na'im, tentang nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, kita di surau Rosa, Flora Rosa, kita akan menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 13. Yang mana kitab Bahrul Mazi jilid 13, mungkin malam ni kita akan tengok apa intipati yang akan kita sama-sama kongsi daripada kitab Bahrul Mazi jilid 13 ni. Dan sebelum daripada tu, kitab Bahrul Mazi jilid 13 adalah karangan seorang ulama yang cukup besar jasa dia kepada masyarakat Islam di Malaysia ni. Nama dia Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, ataupun dikenali sebagai Syekh Idris Al-Marbawi. Dia yang mengarang kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni saja insya-Allah saya dalam mukadimah apa yang ditulis oleh yang berbahagia ataupun almarhum Syekh Muhammad Idris ni, nanti saya akan baca sikit. Dia nukilkan pada jilid yang pertama. Kitab Bahrul Mazi dia ada 22 jilid. Dan jilid setiap 22 jilid itu dia mempunyai hadis Nabi SAW yang dia petik ataupun yang dia syarah daripada Sunan At-Tirmidzi. Kita kenal Imam At-Tirmidzi, dia salah seorang daripada imam-imam hadis yang karang kepada kitab, yang mengarang kitab Jami' Tirmidzi ataupun dikenali sebagai Sunan Tirmidzi. Apa beza sunan? Sunan ni maksud apa tuan-tuan? Maksud dia kitab hadis yang mempunyai bab-bab, yang mempunyai fasal-fasal yang diatur. Macam kita duk mengaji mula dengan niat, lepas tu masuk kepada taharah,
masuk kepada benda fiqh, masuk kepada hadis yang membicarakan tentang semayang, masuk kepada hadis yang membicarakan tentang puasa, tentang zakat, berkeluar zakat, haji dan sebagainya. Jadi hadis turutan itu dia guna macam mana dalam fiqh, itu disebut sebagai sunan. Dan sunan ni banyaklah kitab-kitab sunan yang dikenali sebagai sunan sittah, ada 6. Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, termasuklah Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi ni dia cukup terkenal tuan-tuan sekalian, yang mana dia ni kalau tuan-tuan bila masuknya bulan Rabiul Awal selalunya kita akan baca kitab mengenai kepribadian baginda Nabi SAW. Dan kitab tu yang selalu digunakan pakai adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu karangan Imam At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi ni dia ada lebih kurang 3,956 hadis. 3,956 hadis, yang mana hadis-hadis itu termasuklah hadis-hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis gharib. Dia meletakkan hadis-hadis itu. Dan 3,956 hadis inilah yang dipelajari oleh Syekh Idris Al-Marbawi kepada Tuan Guru dia. Lagi kita cerita tuan-tuan sekalian dalam mukadimah dia tu. Dan kitab Bahrul Mazi inilah yang membicarakan 3,956 hadis. Dia buat main satu hadis, dia buat main makna dia dan juga syarahan kepada hadis itu, yang diambil daripada hadis Nabi, daripada ayat Quran, dan juga dia meletakkan martabat ataupun darjat-darjat hadis serta kata-kata para ulama. Kalau hadis tu berkaitan dengan fiqh yang melibatkan perbezaan pandangan para ulama, jadi Syekh Idris Al-Marbawi dia akan bawa kepada kita pandangan Imam Malik, pandangan Imam Hambali, pandangan Imam Hanafi, dan seterusnya. Di bawah tu dia akan meletakkan ashab kita. Ashab kita ni siapa? Pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kerana Syekh Idris Al-Marbawi dia ni bermazhab Syafi'i. Syekh Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan sekalian, dia dilahirkan pada 10 Mei 1896. 1896. Kalau umur dia lah ni tak tahu macam mana lah. Kira biarlah kan. Dan dia meninggal pada 13 Oktober 1989. Dia dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di sebuah kampung dekat dengan Mekah yang disebut sebagai Misfalah. Misfalah ni, kalau tuan-tuan yang pernah menunaikan haji, dia di situ ada satu maktab, ada satu hotel yang dibeli oleh tabung haji. Hotel tu diberi nama Land Premium. Land Premium. Dia lebih kurang dalam 1,5 kilo daripada hotel ataupun daripada maktab tu menuju ke Makkah, menuju ke kompleks Masjidil Haram ataupun dikenali sebagai Al-Haram. Dia dilahirkan di sana. Lepas tu tuan-tuan sekalian, selepas daripada tu mak ayah dia pun balik main ke Perak di Lubuk Merbau. Pasal itulah kunyah dia ataupun diletakkan di belakang Al-Marbawi itu diambil sebenar nama Lubuk Merbau, Perak. Lubuk Merbau ni ada banyak tempat. Kalau belah Kedah pun ada juga Lubuk Merbau, tapi bukan Lubuk Merbau Kedah, Lubuk Merbau Perak. Dia dekat dengan Kuala Kangsar. Hebatnya Syekh Idris Al-Marbawi ini, pada umur 10 tahun dia sudah mampu menghafal Al-Quran, dan dia juga menghafal beberapa kitab-kitab hadis. Umur 10 tahun. 10 tahun ni lebih kurang darjah 4.
Darjah 4 dia. Darjah 4 tuan sekalian. Kita darjah 4 pun dah belum muih lagi. Kan? Duk main dengan budak-budak lagi. Dia waktu tu dia dah mula dah seronok dengan pengajian. Dan seterusnya dia masuk sekolah rendah di Sekolah Melayu Lubuk Merbau yang sekarang ni dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Dia ambil daripada sebenar nama dia. Dan selepas daripada tu dia lanjutkan pelajaran ke Pondok Wan Muhammad dekat Bukit Candan, Kuala Kangsar, yang sekarang ni dikenali sebagai Idrisiah. Kan sekolah Idrisiah tu, sekolah tu lah. Dia pergi mengaji di situ. Selepas daripada tu dia sambung pengajian di Pondok Tuan Husin Al-Mas'udi dekat dengan Titi Besi Kepala Batas Kedah. Dia sambung di situ. Habis tu dia pergi ke Pondok Syekh Ahmad Al-Fatani dekat Bagan, dekat Bukit Mautajam. Dan selepas daripada tu dia sambung lagi pergi mengaji Pondok Tok Kenali di Kelantan. Selepas daripada dia mengaji Pondok Tok Kenali di Kelantan, dia dah dapat sijil aliyah apa semua di sana. Dia balik mai ke Perak, dia jadi guru agama di sekitar negeri Perak. Orang panggil kuliah lah apa semua yang tu dia buat takmir di sekitar negeri Perak. Pada tahun 1924 dia sambung pengajian di Universiti Al-Azhar. Dia mengaji di sana dan dia berjaya memperolehi ijazah aliyah, ijazah yang tertinggi. Dan dialah antara merupakan anak jati Perak yang pertama sekali yang dapat melanjutkan pelajaran ke Mekah selepas daripada Mesir tu. Waktu tu, zaman tu 1924. Dan seterusnya dalam waktu yang sama juga dia bersama dengan Syekh Junaid Tala dan juga Syekh Tahir Jalaluddin. Itu guru besar lah ni. Kalau belah-belah Penang tu orang kenal Syekh Tahir Jalaluddin. Mereka 2 orang, mereka 3 orang ni. Mereka duduk, orang kata apa? Mereka duduk berbincang, muzakarah, dan mereka buat satu kamus yang mana kamus tu diberi nama sebagai Kamus Al-Marbawi. Siapa yang pernah mengaji bahasa Arab, Kamus Al-Marbawi itu kamus bergambar tu. Tapi Syekh Junid Tala dan juga Tahir Jalaluddin, mereka ni sekeratnya, mereka buat kitab tu bersama dengan dia, kemudian mereka balik. Bila mereka balik, dialah yang buat kitab tu, tuan-tuan. Kitab Kamus Idris Al-Marbawi ataupun Al-Marbawi. Dia duduk di Mesir. Dia balik duduk di Mesir, terus duduk di sana. Dan pada tahun 1980 dia diberikan ijazah kehormat doktor persuratan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia panggil dia. Pasal apa? Pasal dia ni satu orang yang cukup masyhur dengan ilmu dia. Jadi orang Malaysia ni nak tahu dia ni macam mana, jadi dia panggil dia. Dan pada tahun 1987 bersamaan dengan 1 Muharram 1408 Hijrah, waktu itu Malaysia baru memperkenalkan ataupun baru ada sambutan Ma'al Hijrah kali pertama 1408 tu. Dan beliau inilah yang diisytiharkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan kali pertama. Kalau tuan-tuan tengok dalam Wikipedia, dalam Google, kalau tuan-tuan tengok antara tokoh-tokoh Ma'al Hijrah, dia ada nombor 1. Dapat kat dia dulu. Tu sampai keluar ni dah berapa ratus orang dah dapat. Dan dia juga hebatnya dia ni, tuan-tuan, sehingga kan dia diberi ijazah kedoktoran daripada UKM. Kemudian UKM pula letak pula ada satu kolej. Dalam UKM tu Kolej Idris Al-Marbawi. Katalah sampai keluar ada ke tak, wallahu taala alam. Untuk nak meraihkan yang kata tokoh ataupun orang yang banyak memberikan jasa kepada orang Islam ni, tuan-tuan, khususnya di Malaysia. Karangan dia bukan hanya pada Kamus Al-Marbawi sahaja, tapi dia juga buat kitab Idris, kitab Bahrul Mazi ni, tuan-tuan. Bahrul Mazi ni 22 jilid ni. Allah, payah orang nak buat ni. Dan juga dia mengarang kitab Tafsir Al-Quran Al-Marbawi. Ada kitab dia tu, cetakan Maktabah Al-Haladi di Mesir.
Dia buat tafsir surah Yasin, tafsir Nurul Yaqin, tafsir Fathul Qadir, dan juga syarah kepada kitab hadis Bulughul Maram. Dia juga buat. Dan juga Jami'ul Ulum, Usulul Islam, Nizamul Hayah, Mu'jamul Kainat, 4 jilid. Yang tu di antara kitab-kitab yang dia buat. Tapi kitab yang masyhur yang sampai kepada kita ni tuan-tuan, iaitulah Qamus Idris Al-Marbawi ataupun Qamus Al-Marbawi, lepas tu Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni pun lama dah. Lah ni lah baru orang kenal Bahrul Mazi. Kan? Orang kenal macam mana? Sebab ada orang baca satu. Kan? Lepas tu ada pula travel. Bahrul Mazi travel ke apa? Dia ambil nama Bahrul Mazi tu. Lepas tu satu lagi kitab Bulughul Maram. Ada satu lagi kitab yang tak ada dalam list yang saya cari ni. Kitab Tafsir Al-Baydawi. Yang tu saya saja pergi hari tu di Mesir. Kebetulan saya pergi dekat Maktabah Halabi tu. Dia kata kitab-kitab lama tak ada dah. Saya tanya kitab-kitab orang Melayu ada dah. Dia kata cuba pergi tengok dalam tu. Cari dengan berabuk lah apa semua. Dapat kat saya satu Tafsir Al-Baydawi besar Tafsir Al-Baydawi tu. Kalau tuan-tuan dari asal daripada kampung, Tutup imam dulu ni kalau tulis apa nama orang yang menikah lah apa semua dalam buku hak Jabatan Agama bagi tu besar tu. Lah ni semua pakai sistem dah, nak tengok sorak nikah lah apa semua. Dulu dah. Bila dah akad nikah tu imam nanti akan tulis besar tuan sekalian. Jadi Tafsir Baydawi tu lebih kurang macam tu lah besar. Dia ada dekat saya ni. Tapi kita nak baca pun dia orang kata apa, ada yang dah makan apa ni dah, kulit dia pun dah rosak dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian, pada usia 93 tahun, pada hari Jumaat 13 Oktober 1989, pada jam 8.30 pagi, Syekh Idris menghembuskan nafas yang terakhir di Perak. Dan kemudian dia disemadikan di tanah perkuburan Islam di Lubuk Merbau. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, ada satu masjid yang disebut sebagai Masjid Al-Marbawi. Belakang masjid tu, dia ada tanah perkuburan yang berada di lereng-lereng bukit. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nampak satu carta besar. Dia bertulis nama dia dan juga makam dia. Ada 2 makam di situ. Dia disimpan di sebelah isteri dia, Khadijah binti Muhammad Idham. 2 tuan-tuan sekalian. Saya pernah sampai dah sekali. Ditulis tentang tu, riwayat dia dan sebagainya. Dia letak di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada cerita menarik tentang Syekh Idris Al-Marbawi ni. Yang ni cerita ni saya kongsi dah. Dekat surau di area Putrajaya ni tak berapa kali dah dengar tuan sekalian. Macam mana dia ni menolak ketika mana nak diberikan tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Dia tolak. Waktu tu yang menjadi menteri adalah Datuk Hamid Osman. Jadi menteri waktu tu. Dia pergi jumpa Syekh Idris ni. Dia pergi habang kat Syekh Idris. Dia bawa hasrat kerajaan Malaysia bahawasanya kerajaan Malaysia ni nak bagi kepada dia tokoh. Dia tak mau. Dia kata apa yang saya buat selama ni, saya bukan mengharapkan apa-apa penghargaan. Dia tak mau. Tapi dia pujuk juga. Syekh Osman pujuk juga. Sampailah anak bini pun berkat kata, ya pergilah ya. Pasal apa? Pasal mereka dah buat dah satu event apa semua tu, jadi tak seronok lah orang duk tunggu. Dia balik mai. Bila dia balik tuan-tuan sekalian, waktu tu dalam perhimpunan Ummah Ma'al Hijrah tu, orang nak dengar dia bercakap. Selepas dia dapat pengiktirafan, dapat pingat apa semua ni, waktu tu dia pun tak larat dah. 80 lebih dah umur. MC panggil nama dia untuk bagi sikit ucapan. Dia tak mau cakap. Dia tak mau. Dia kalih dekat Datuk Amir Osman, dia geleng kepala. Orang semua yang di bawah ni tuan-tuan, semua orang pakai nak tengok siapa Syekh Idris Al-Marbawi ni. Orang cukup hebat dia ni. Kerana dengan dia lah tuan-tuan sekalian, ramai orang boleh kenal Islam. Pasal dia banyak menterjemahkan risalah-risalah Islam, dia hantar naik ke Malaysia.
Orang boleh kenal semayang, orang boleh kenal ambil ayam semayang, orang boleh kenal zakat, orang boleh kenal macam mana nak puasa, orang boleh kenal hukum hakam berkenaan dengan puasa, haji dan sebagainya. Di tangan dia. Setiap ingatan, setiap huruf yang tercantum di dalam pemikiran setiap manusia yang mengaji melalui tulisan-tulisan dia. Tuan-tuan bayangkan banyak mana dia dapat di dalam kubur lah ni. Banyak mana dia dapat. Perkataan Bahrul Mazi sikit. Kita sebut yang tu je. Bahara. 3. Alif Lam Mim. Alif Zal Ya. Lebih kurang 8. Kita sebut Bahrul Mazi. 8 huruf dah dapat kepada dia. Tu baru saya seorang sebut. Kalau tuan-tuan bakal sebut benda tu, setiap huruf ditulis. Saya tak tahulah banyak mana gandaan pahala yang Allah Ta'ala bagi kat dia saja. Pada malam ni saja Allah Ta'ala bagi banyak mana. Tu kita tak baca lagi kitab dia. Dia geleng kepala, dia tak mau. Syekh Hamid Osman kata, tolonglah. Dia kata, kalamul qalil, cakap nak sikit, tak mau cakap banyak pun. Dia pun dah tengok suasana dah nampak tegang. Orang pun pakai duduk tengok. Nampak macam perjalanan majlis tu akan terganggu. Dia pun berdiri jalan pelan-pelan cara orang tutup. Sampai-sampai kat mikrofon tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dengar, tuan-tuan sekalian, ketak dada ni. Ketak dada pasal apa? Pasal tak pernah dengar suara tu orang besar. Hebat, ulama besar, ulama Malaysia, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia pun alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu ya. Dia bagi alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Lepas tu dia pun gali-gali, dia gali balah, dia tak mau cakap lah. Dia pun pergi duduk. Allahu akbar. Tuan-tuan nampak tak? Kita kalau jadi tokoh mahajirah peringkat jalan pun, kan, peringkat lorong pun. Malam dia nak lambat pasal duk karang pun nak sebut apa lagi. Terima kasih saja pun kepada isteri saya, Tok Wan saya, kawan-kawan Facebook saya lah, apa mana mundi saya. Berkarangnya duk karang, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, yang kata Tuhan hebat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak baca mukadimah sikit. Dalam mukadimah ni tak ada dalam kitab. Kalau tuan-tuan dah beli, tak ada di dalam kitab jilid 1. Dalam mukadimah dia, setiap jilid daripada 1 sampai 22, dia akan meletakkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih. Hadis tu berbunyi, nadharallahu amra sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Apa makna hadis Nabi ni? Hadis Nabi ni, nadharallah, Allah Ta'ala akan bagi cahaya kepada wajah-wajah orang yang sami'a maqalati, kata Nabi, kepada orang yang boleh duk tadah telinga dengar kalam aku. Nabi kata, dengar hadis aku, dengar ucapan aku. Maqalati itu maknanya qaul, dengar. Dan bukan takat dia dengar, fawa'aha, dia bersungguh-sungguh dan dia mengapai, ataupun dia ambil perhatian. Atau dia tuan-tuan sekalian, fa'addaha, selepas dia ambil perhatian, dia laksanakan hadis itu kama sami'aha, seperti mana yang dia dengar. Kerana tu tuan-tuan sekalian, hadis ni dia nak abang apa? Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni pahala yang percuma. Syarat dia apa? Syarat dia sami'a maqalati fawa'aha. Syarat dia kita dengar betul-betul, lepas tu kita bersungguh-sungguh untuk nak ambil tahu tentang hadis Nabi. Kan tuan-tuan sekalian? Fa'addaha, kemudian kita laksanakan. Benda yang kita dengar, kita faham, kita laksanakan. Seperti mana yang kita dengar, apa yang kita dapat. Nabi kata apa? Nadharallah, Allah Ta'ala akan nadhar, maknanya bagi cahaya di wajah kita. Tuan-tuan, akhirat nanti, orang yang mempunyai cahaya wajah dia siapa dia? Ahli syurga. Suratul Qiyamah, wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ahli syurga ni,
Ketika mana mereka duk tunggu Allah Ta'ala, mereka nak tengok Allah Ta'ala dalam syurga ni, nadarallahu wujuhi yawma idzin nadirah. Maksud dia, wajah mereka ni berseri-seri, bercahaya. Pasal nak jumpa Allah Ta'ala, nak sampai macam gini. Bila saya baca hadis ni tuan-tuan sekalian, saya teringat mungkin di kalangan tuan-tuan yang pernah dapat apa-apa pingat, pernah dapat apa-apa pengiktirafan ke, kalau kerja kerajaan dapat APC ke, kan pakai duk tunggu tu dengan pakai baju, pakai duk sembang masing-masing. Tuan-tuan tengok muka seorang-seorang waktu tu, ada muka stres, rupa dengan ayam berak kapok lah. Tak ada semua seronok, apa habang, apa semua. Tambah nak dapat pingat, tuan-tuan kena pakai baju warna hitam, kena pakai samping, lepas tu kena pakai tengkolok ke apa ke. Semua nampak, jumpa. Kita macam nak teronok. Senyum belakang, tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa masuk bagalah judi. Yang tu baru nak dapat pingat atas dunia. Ni nak jumpa Allah. Hadis Nabi kata apa? Nak jumpa Allah, muka ni berseri-seri. Nadirah, maksud dia apa? Bercahaya. Allahu Akbar. Syarat dia apa tuan-tuan? Hadis Nabi kata apa? Yang pertama, sami'a, kena dengar betul-betul. Kena dengar betul-betul. Dan bila dengar ni, faham-faham lah. Tak mau ada gangguan apa-apa sebab kita nak dengar hadis Nabi SAW. Selepas daripada kita dengar, fawa'aha, kita pulut untuk kita nak faham dan juga kita nak laksanakan yang dikatakan hadis Nabi, fa'addaha kama sami'aha, macam mana kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap jilid Syekh Idris Al-Marbawi dia masukkan kalimah-kalimah tu ataupun hadis tu. Kemudian dia mulakan juga dengan setiap jilid dia juga, seperti mana hadis Nabi sebut tentang perkataan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi kata kullu amrin zibal, setiap amalan yang mempunyai kebaikan, benda baik, la yubda'u, ketika mana tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka amalan itu tidak ada barakah. Apa saja tuan-tuan nak buat benda baik. Benda baik ni apa tuan-tuan? Pakai baju, benda baik lah tu. Pakai seluar, benda baik. Naik kereta, benda baik. Naik motor, benda baik. Nak makan, benda baik. Ada orang buat loya buruk lah. Dia isap rokok makruh, dia ambil tak makruh tu. Kalau nak dapat pahala sunat, sebelum nak isap rokok, baca bismillah. Dia main tahun ni, dia tahu lah. Penyepak bisu orang setahun. Boleh faham tak sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi dia meraihkan hadis tu. Kullu amrin dzibal, setiap amalan yang mempunyai kebaikan. Maknanya mengarang kitab ini adalah amalan yang mempunyai kebaikan. Dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita mengaji syarah kepada pondok-pondok tuan sekalian, tutup guru pondok dia akan mensyarahkan perkataan bismillahirrahmanirrahim tu, kan? Tapi kita malam ni kalau kita syarah ni, hak ni sajalah, kan? Sebab dia ada sebuah hadis Nabi SAW. Syarah ni panjang tapi saya ringkaslah sikit. Kita nak ambil barakah. Bismillahirrahmanirrahim, hadis Nabi sebut apa? Nabi kata barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Nabi kata, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Tak ganggu oleh syaitan kata bismillah. Tapi hadis ni dia dhaif untuk fadailul a'mal. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syed, saya dah mengaji kat dia dulu ni, kita tak lama. Dia bagi ijazah, dia ambil daripada tok guru dia. Dia kata barang siapa yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim 41 kali sebelum tidur, dia kata, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Dia dapat ijazah tu dan dia pun mengijazahkan kepada anak murid dia yang dengar. Dan bismillahirrahmanirrahim ni juga dalam kitab Maraqil Ubudiyah, dia kata perkataan bismillahirrahmanirrahim ada empat patah perkataan. Yang pertama bismi, yang kedua Allah, yang ketiga ar-Rahman, yang keempat ar-Rahim.
Dan perkataan 4 ni lah dia kata yang menjadi pendinding kepada kita daripada diganggu oleh syaitan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala cerita setan dia boleh menguasai manusia, dia boleh masuk dalam badan manusia melalui 4 tempat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Ada 4 tempat Quran cerita. Setan akan mendatangi kamu daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Jadi kata Syekh Maraqil dalam kitab dia kata Allah Ta'ala buat turun perkataan Bismillahirrahmanirrahim dalam 4 kalimah ni untuk mendinding kita daripada dikuasai dan digoda oleh syaitan. Ada orang tanya pula, kalau macam tu atas dengan bawah, pasal apa setan tak kacau? Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, dijawab balik oleh Syekh Maraqil. Dia kata daripada atas adalah tempat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dalam cerita tentang tanazzul Quran, turunnya Al-Quran itu daripada atas sampai ke bawah. Jadi atas bawah itu adalah urusan Allah Ta'ala buat turun wahyu kepada Nabi Muhammad dan juga Al-Quran kepada manusia. Setan tidak ada ruang untuk nak ganggu daripada atas. Dan daripada bawah, pasal setan tak kacau daripada kaki kita, dia masuk daripada bawah. Kerana bawah ini merupakan tempat sujud yang kita sujud oleh kerana sujudlah yang menyebabkan syaitan itu dihina dan dikeluarkan daripada syurga. Pasal itulah dia cukup tak setuju dengan sujud. Tak kala Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tuhan kata wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika mana Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, usjudu li Adam, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu, maka sujud semua anak-anak Adam. Illa iblis, sujud semua para malaikat melainkan iblis. Aba wastakbara, kerana dia enggan dan dia takabur. Dia kata mana boleh nak sujud kepada Adam. Tuhan tanya pula, apa pasal yang tak boleh sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Takkan aku nak sujud kepada orang makhluk yang kau jadikan daripada tanah, sedangkan aku dijadikan daripada api. Sombong, dia tak mau sujud, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah ketika mana dalam hadis Imam Al-Bukhari, syaitan ini dia akan berusaha betul-betul untuk nak menghalang dan mengganggu kita daripada kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau bagi sujud. Amalan lain nak buat, tapi tang sujud tu jangan. Syaitan tak mau bagi. Sebab tu Imam Bukhari kata apa? Kita ni ketika mana kita tidur, kita diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Kita diikat. Ketika mana kita bangun daripada tidur, waktu tu tak butuh lagi satu ikatan. Kita boleh bangun dan kita pergi ambil air semayang, putih satu ikatan. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita keluar daripada ambil air semayang, kita nak semayang, putih ikatan. Dan selepas daripada tu kita berjaya solat, lepas daripada kita tidur, putih ikatan. Menangis syaitan, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal dia tengok orang boleh bersujud kepada Allah Ta'ala. Dan sujud itulah yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Tetapi yang kata syaitan ni juga, dia tidak berputus asa. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya bagi kepada dia penangguhan masa sampai hari kiamat. Dia minta kepada Allah. Tuhan kata, okey, kalau hang nak aku bagi, hang boleh hidup sampai hari kiamat. Dia kata apa kepada Allah Ta'ala? Dia kata, aku nak hidup sampai hari kiamat. Pasal apa? Pasal aku nak menyesatkan segala anak-anak Adam. Semua anak Adam aku nak sesat, dia kata. Keazaman dia tu cukup hebat. Dan ketika mana dia melihat orang semayang, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata, asyaitanu qad ya'isa, setan itu akan putus asa, akan menangis ketika mana dia melihat
ibadiyas salihun, ibadiyas salihun, ketika mana hamba-hamba kamu, ibadiyal musallun, sedang menunaikan solat. Dia akan ganggu kita sampai kita tak boleh semayang. Tiba-tiba kita semayang, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya qad ya'isa, dia akan menangis di luar. Tetapi walaupun dia menangis di luar, tak habis lagi dia kacau kita. Dalam semayang dia tak boleh kacau lah. Tapi tuan-tuan sekalian, dia memasang angan-angan dan azam. Dia kata apa? Walakinna fit tahrishi bainahum. Nabi kata apa? Tapi setan dia akan berusaha juga untuk memecah belahkan orang-orang hak semayang. Tuan-tuan, kita semayang bergaduh ya. Betul ya? Tu imam seorang tu ya, tapi makmum dia terapuk bergaduh. Makmum tu tak cakap dengan kawan ni, makmum ni tak cakap dengan kawan ni, walaupun tu imam satu. Tu yang kata setan tu mempunyai keazaman yang begitu besar. Jadi tuan-tuan, amallah bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, saya nak baca mukadimah sebelum kita nak tengok apa intibati kepada tafsir apa daripada Bahrul Mazi. Mukadimah Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata pada sini, dia kata alhamdulillahilladzi manna 'alaiha bi fadlihi al-'amim idh manna 'alaiha bi Muhammadin afdalul khalq fahadana ila dinil haqq was siratil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul halim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khalqil 'azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi fazu minhu bil hazzil jisim. Dia kata pun dan ada pun kemudian daripada itu. Tu baru dia cerita tu. Maka lebih dahulu daripada aku masuk di dalam mengarang kitab ini dengan tawaduknya aku. Maknanya sebelum aku nak buat kitab ni, aku bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Tuan-tuan, pengarang-pengarang kitab dan juga perawi-perawi hadis, sebelum mereka nak meriwayatkan hadis ni, kita duk dengar an tu kan, an bin apa kita duk dengar tu, sampailah kepada Nabi SAW tu, mereka nak buat riwayat hadis tu, mereka semayang taubat minta kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka nak tulis ni, benda ni bakal dibaca dan diamalkan oleh orang. Bila orang silap sikit tuan-tuan sekalian, sampai ketua dia silap, siapa yang nak dapat dosa? Siapa yang nak dapat panggu? Kata bahasa utara, kau ni hak tulis ni. Allahu Akbar. Sebab tu besar tuan-tuan sekalian yang kata risiko dia ni. Kita nak buat apa-apa risalah tu. Dan dia kata apa? Dia kata aku tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku taubat, aku merendahkan diri, aku buang sifat-sifat ego. Kiranya dan dipohonkan kepadanya tiadalah salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudaraku. Dia kata, sebelum aku nak buat, aku minta kepada Allah, ya Allah, janganlah bagi ada salah silap aku buat ni. Pasal apa? Takut lagi saudara-saudara aku baca tu pakai jadi salah habis-habis. Saja saya selih sikit. Kitab Bahrul Mazi ni dia ditulis dalam tulisan Jawi lama. Dulu di Pulau Pinang ada Institut Penuntut Islam. Pulau Pinang, Congang Pulau Pinang. Mereka pergi jumpa keluarga Syekh Idris Al-Marbawi. Untuk apa? Untuk mereka nak ubah ayat-ayat hak lama-lama dia tu kepada ayat yang orang boleh faham zaman lah ni. Bila jumpa adik-beradik dia kata apa? Tok ayah Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata macam mana sekalipun kalau nak cetak ulang silakan untuk manfaat ummah. Tapi kalau nak tukar ayat-ayat aku, dia kata jangan. Nak alih bahasa ke apa, jangan. Pasal apa? Pasal dia takut tak sampai seperti mana yang dia maksudkan. Bila tukar kepada bahasa moden, tuan-tuan tak sampai. Kan? Jadi dia guna bahasa lama juga yang kata dalam kitab ni. Antara dia, kebetulan baru ni saya duk baca mengenai hari tentang hadis jalan jilid 18 tentang syurga. Kita ni akan masuk ke dalam syurga bersaf-saf. Syekh Idris berhubung tu, dia kata manusia akan masuk dalam syurga bernirai-nirai. Dia tulis kata. Saya bagi kawan saya sini baca.
Dia kata bernirai-nirai. Apa tu Ustaz dia kata? Terai lah. Bukan terai. Orang sana panggil nerai. Garis ataupun barisan dia panggil nerai. Kalau orang belah utara dia tahulah. Nerai dia panggil. Jadi orang tanya ni, kita nak buat berapa baris ni? Kita nak buat berapa nerai? Nerai tu maksudnya tu. Kan? Lah ni mudah lah tengok-tengok tahu apa nak kena. Pergi tambah titik satu lagi. Nerai pergi jadi terai. Jadi nak masuk dalam syurga ada terai-terai. Jahanam dia habis semua. Hadis Nabi tu. Nabi kata soft itu adalah nerai-nerai yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Lepas tu ada lagi saya baca dulu ni. Dia kata ayam kelebok. Kaplam bawang kelebok. Orang utara dia tahu lah kelebok tu apa. Kelebok tu lumpur tu. Lanyau tu. Kan? Belah ni panggil kelebok ya. Taubat tak panggil kelebok, dia panggil apa? Kalfur ke apa? Kan? Kacau. Nak urai-urai itu kacau tuan sekalian. Baik. Dan dia kata apa di sini? Dia tak bagi apa depa ni, dan sampai sekarang kalau dalam bahasa Rumi ni, kitab ni dialih bahasa dia oleh Nuraini Abu. Dalam kitab tu kan, Nuraini Abu. Dia yang buat. Tapi kalau baca berumi pun bahasa lama ya. Dia tak guna bahasa yang baru. Dia tak guna bahasa ni. Okey, kita bagi peluang, kita bagi ruang kepada kita nak tuliskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Qala al-musannif. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmidzi 3956 hadis tu, sudahlah jatuh di dalam hatiku ini berahi. Mana dia mengaji dia rasa lazat, dia seronok dengan mengaji tu, dan suka kepadanya oleh aturannya dan kenyataannya pada segala hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mengaji tu dia nampak teratur, dia merasa syok mengaji hadis ni. Hadis apa dalam kitab At-Tirmidzi ni. Dan dengan kerana beribu-ribu bab dan juga hadis serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab yang lebih daripada mazhab 4 yang makruf. Dia seronok tentang tu. Pasal apa? Pasal dia ada hadis, dia ada syarah. Syarah tu dia buat main pula syarah pandangan imam-imam yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Bukan dekat mazhab 4-nya, mazhab yang lain pun ada. Contoh mazhab kita ni yang popular 4 ni lah. Sebenarnya banyak mazhab.
Mazhab Al-Zahiri pun ada, mazhab Al-Auza'i pun ada. Tapi mazhab-mazhab tu dia habis macam tu lah, pasal tak ada penerus kepada mazhab tu. Dan dia kata lagi, dia kata jangan bicara lagi pada sanad hadis. Sanad hadis ni apa tuan-tuan sekalian? Sanad hadis tu itulah tingkatan-tingkatan hadis dan juga orang yang meriwayatkan hadis. Hadis ni dia ada dua. Satu sanad, satu matan. Tuan nak kena mengapai tu? Kena tahu juga. Sanad ni masuk apa? Sanad ni an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Abdillah ibnu Umar, itu nama dia sanad. Mengaji bersanad ni masuk apa? Mengaji ada orang selepas daripada tu. Ada rabitah, ada kita mengaji daripada siapa, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Quran yang kita mengaji ni. Kita mengaji ni ambil daripada siapa? Quran ni duk mengaji, Quran tu ambil daripada tok guru kita. Tu sanad tu. Tok guru kita ambil daripada siapa? Dia pula ambil daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada tok guru dia. Tu. Sampailah kepada naik kepada tabi'in, naiklah kepada imam-imam qiraat, Hafs kan, Al-Asim semua kita duk dengar imam-imam tu. Sampailah depa ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi pula ambil Quran tu pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat-riwayat tu disebut sebagai sanad. Adapun matan tu apa? Orang tanya kita, matan hadis bunyi macam mana? Dia kata bukan matan hadis dia kata. Ucap. Matan hadis tu yang Nabi sebut tu, qala Rasulullah SAW. Apa dia Nabi sebut? Contoh dan Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Nabi kata agama itu adalah nasihat. Yang itulah disebut sebagai matan. Boleh faham tuan sekalian? Dua tu kena ada beza, sanad dan juga matan. Kalau orang tanya hadis Nabi, matan dia bunyi macam mana? Kita tahu. Matan dia kata apa? Bunyal islamu ala khamsin. Terdirinya Islam itu di atas 5 perkara. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat. Itu disebut sebagai matan. Okey. Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata jangan bicara lagi pada sanad hadis itu, bukan main lagi diperhalusnya dan lain daripada beberapa ilmu. Maknanya dia akan memperhalus. Kalau hadis tu ditolak, dia akan cerita pasal apa ditolak. Pasal ada sanad dia ataupun rawi dia tu yang orang kata apa, pemikiran ataupun hafalan dia tu kurang. Jadi hadis ni tuan-tuan, dia mula daripada sahih. Oleh kerana ada kecacatan pada yang meriwayatkan hadis tu, maka dia turun martabat kepada hasan, dia turun martabat kepada dhaif. Akan disebabkan perkara-perkara tu. Dan dia kata apa? Kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan aku menghadap guru aku, hadirat sahibul fadilah maulana murabbi arwahuna al-ustaz al-akbar Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hayatil kibar ulama al-Azhar al-Sharif. Nama syekh dia duduk mengaji Tirmizi, Sunan Tirmizi ni, kepada Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Samalut tu di Mesir. Nama tempat di Mesir, dia letak nama As-Samaluti. Dia kata aku duduk mengaji di mana? Dia kata guru aku ni adalah guru hadis yang amat masyhur. Maknanya guru besar dalam bidang hadis. Lah ni tuan-tuan sekalian, kalau di Mesir yang alim dalam bidang hadis antara ada Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani. Tu dia ni ada di Iskandaria. Dia pula guru kepada Syekh Usamah Al-Azhari yang mai Malaysia baru-baru ni. Syekh Usamah ni juga dia di antara ulama-ulama min kibar, daripada ulama-ulama besar dan juga alim dalam bidang hadis. Syekh Usamah tu lah. Dan antara ulama hadis yang besar juga Syekh Dr. Ali Jum'ah. Kan orang panggil Ali Goma, dia panggil Goma lah, tak tahu main mana. Ali Jum'ah yang main baru ni dengan Habib Omar. Syekh Ali itu pun dia di antara ulama besar dalam bidang hadis. Baik. Dia kata aku mengaji dekat dia ni berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan tengok macam mana Syekh Idris mengaji ni. Puluh-puluh tahun tuan-tuan sekalian. Kita mengaji ni tak sampai puluh tahun dah tuan. Jadi alim buka kitab mengajar orang lah.
Dia mengaji puluh-puluh tahun, dia kata. Mengaji di mana? Di Jami' Sayyidina Husain, iaitulah cucu Rasulullah SAW. Di satu masjid, nama dia Masjid Al-Husain, dekat Mesir. Di jalan tu nama dia Jalan Khan Al-Khalili. Kalau tuan-tuan pergi sana, di Mesir tu, dia ada satu masjid, nama dia Masjid Sayyidina Husain. Kan? Ada riwayat yang menyatakan kepala Sayyidina Husain tu ada di masjid tu. Kepala dia. Dan badan dia orang kata ada di Iran. Badan Sayyidina Husain ada di Iran. Wallahu ta'ala alam. Kan? Benda ni jadi ketika mana peristiwa Karbala dalam berapa? 10 Muharram ke berlaku kata. Kan? Jadi kepala tu ada di situ. Di kota Qahirah, dekat dengan Al-Azhar Sharif. Sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata aku duduk mengaji ni aku berasa lazat. Sungguhlah dia kata mengaji serba dengan minum madu boleh lah berasa manis tu. Dan dengan kerana itulah bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi aku pergi menerima padanya, aku pergi mengaji dengan ketiadaan lugu. Maknanya aku buang sifat malas, tak larat apa semua ni aku buang daripada sifat aku. Aku pergi mengaji dekat dia. Pasal apa? Aku nak dapatkan ilmu ni. Pasal aku berasa lazat dengan ilmu ni. Tuan, ada orang mengaji, dia berasa seronok dengan mengaji ni. Dia duduk, dia dengar ilmu yang masuk tu, dia berasa lazat. Yang kelazatan tu dia tak dapat nak kongsikan dengan orang macam mana rasa dia. Siapa yang mengaji dia betul? Kan? Siapa mengaji dia betul? Dia mengaji, berasa seronok, sedap mengaji ni, sedapnya. Tak tahu, tak boleh nak kongsi dengan orang kelazatan tu. Lepas tu dia kata apa? Kemudian daripada khatam aku mengaji Sahih Muslim, Sahih Tirmizi kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah yang tinggi dan rendah. Habis tu Syekh Ibrahim As-Samaluti ni dia pun nak khatam kitab. Dia tak mau mengajar dah, dia tak larat berpuluh tahun dah dia duduk mengajar, dia nak khatam kitab tu. Jadi termasuklah Syekh Idris Al-Marbawi ada dalam tu. Dan dia kata pula, dia kata yang ada bersama kami waktu nak khatam Quran tu ulama-ulama besar Mesir waktu tu. Dan juga beberapa ratus murid Al-Azhar, pelajar-pelajar Azhar semua ada di situ. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, tiadalah lagi aku berpaling melainkan aku jalankan batang kalam aku di pipi sahifah sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya. Dia kata maksud dia balik-balik itu dia tulis. Hak mana dia ingat, hak mana dia faham, macam mana dia mengaji dia tulis. Dia kata berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Dia ambil dalam kitab Barumazi ini. Dia ada ambil pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dia ambil perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dia ambil perkataan Al-Qastalani, Ibnul Arabi dan juga ulama-ulama yang lain. Dia kata aku buat semua tu pasal apa? Semata-mata ikhlasnya hatiku bagi wajah Allah Ta'ala kerana mensiarkan hadis Rasulullah SAW dan meninggikan kalimah Allah, kalimatullah hiyal ulia, kepada segala saudaraku yang tiada tahu di dalam bahasa Arab. Dia kata, aku buat semua ni, aku bukan nak lain. Aku nak pandangan daripada Allah. Aku nak daripada Allah. Ya. Aku bukan nak dunia ni. Dan dipohonkan pada Allah kiranya manfaat bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku harapkan jadi pertaruhan di sisi Allah Ta'ala bagi hari akhirat. Dia kata apa? Kitab yang aku buat ni, aku harap dia menjadi satu keuntungan aku ketika mana hari akhirat nanti. Korang-korang depan Allah Ta'ala, aku dah ada bukti. Aku dah berusaha untuk nak bagi kawan-kawan, nak bagi masyarakat aku faham tentang agama. Tu, ada bukti, tuan-tuan sekalian. Sikit-sikit. Dan kiranya tiadalah ia berhujah ke atasku di sana. Berhujah ni maksud apa? Tuan-tuan, kita ni, apa yang ada dekat kita, semua akan jadi hujah mai kat kita. Hujah ni maksud apa tuan-tuan? Hujat ni maksud apa? Dia akan jadi dakwaan kepada kita. Kan hadis Nabi kata apa? Tentang 4 benda tu. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak tapak kaki kita melainkan ditanya dengan 4 benda. 4 benda ni Tuhan tanya apa? Apa yang Tuhan bagi kat kita, apa yang kita nikmati, semua benda tu Tuhan akan tanya. Kan? Tuan-tuan baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takasur. Last sekali surah tu dia kata apa? Summa latus'alun na yawma izin anin na'im. Tuan-tuan makna apa?
Kemudian di hadapan Allah, sumalatus alunna, kita akan ditanya tentang anin na'im, tentang nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Apa saja benda nikmat yang kita dapat ni, semua Tuhan nanti akan tanya. 4 benda kata Nabi. Yang pertama, an umrihi fima afna, Tuhan bagi umur kat kita, ke mana kita habiskan. Nampaklah, itu nikmat, itu umur. Kan? Umur 60, umur 70, duk boleh steady pergi berjalan. Orang umur 30 pun terlantar atas tikar, atas katil dan tuan sekalian. Kan? Kita ni Allah Ta'ala bagi nikmat umur, alhamdulillah. Benda ni Tuhan akan tanya. Yang kedua, Tuhan akan tanya wa'an syababihi atau wa'an ajsamihi fima ablahu. Tuhan bagi jisim, Tuhan bagi tangan, telinga, mata, kaki, apa semua ni. Tuhan akan tanya ke mana kita jalankan semua perkara. Tangan apa semua, Tuhan akan tanya. Yang nama dia hujjah. Korang-korang, kalau Tuhan tanya, wahai tangan, hang hidup dengan dia dekat 30, dekat 40 tahun, hang buat apa dengan dia? Tangan akan jawab. Dia kata, aku buat sekian. Alhamdulillah, banyak hak benda baik yang kita buat. Maka dia akan menjadi saksi dan juga penolong kita. Dia bukan menjadi hujat. Dia tidak akan mendakwa kita pasal kita laksanakan dengan cara yang baik. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqah, daripada mana mai harta kita, ke mana kita belanjakan harta tu. Kita nak kena jawab. Audit Allah Ta'ala akan mai kat kita satu. Tuhan akan tanya kita. Yang keempat, wa'an ilmi, iaitulah knowledge yang Tuhan bagi kat kita. Kalau bidang agama, Tuhan tanya, apa yang hang buat? Macam Syekh Idris Al-Nabawi, dia takut yang tu lah. Pasal dia mengaji agama. Dia mengaji daripada kecil, mengaji agama, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, mengaji pula dengan Syekh Ibrahim, mengaji kitab hadis. Tiba-tiba Tuhan tanya, ilmu aku bagi kat hang banyak ni, hang buat apa? Takkan hang simpan saja, hang tak sampaikan pada orang? Sedangkan benda tu bukan hak hang, bukan hang punya. Yang ni yang dia takut ni. Sebab tu Syekh Idris kata apa? Aku buat juga dan aku pohon kepada Allah Ta'ala, kiranya tiadalah benda ni menjadi hujat kepada aku, menjadi satu beban, menjadi satu dakwaan kepada aku. Kan? Tuan-tuan ada knowledge masing-masing, tuan-tuan ada pengetahuan masing-masing, ada background masing-masing. Yang cikgu matematik akan ditanya tentang matematik dia, macam mana dia ajar orang. Cikgu bahasa Melayu, contoh dia. Kontraktor ke dalam bidang dia buat rumah, akan ditanya tentang ilmu dia. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Siapa jadi, apa saja background kita, ilmu yang ada pada kita, semua benda tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 benda. Dia kata, maka dengan kenyataan yang di atas tadi dan lagi akan datang, aku namailah kitab aku ini dengan nama Bahrul Mazi li syarhi mukhtasar sahih at-Tirmidzi. Dia kata, fas'alullahal karim an yu'aini ala takmili hadzal kitab wa an yuwaffiqani ila tariqis shawab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dia tulis bawah tu Muhammad Idris Al-Marbawi. Yang tu prakata dia, mukadimah dia. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan, saya minta izin kepada tuan-tuan lebih kurang dalam 3 minit insya-Allah. Kita berhenti 3 minit untuk saya nak baca kepada tuan-tuan apa isi kandungan yang akan kita bahas di dalam kitab Bahrul Mazi jilid 13. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita akan cerita Bahrul Mazi jilid 13 ni dia rentetan daripada Bahrul Mazi jilid 12 yang menceritakan bab makanan. Jadi dia main kat kita, dia kata bab majaa fi aklil qitha bi hutab, iaitu bab pada menyatakan makan timun dan juga makan rotok, buah kurma. Tuan, apa hikmah, apa khasiat makan timun dan juga makan kurma? Kan tokak timun, lepas tu makan kurma sebiji. Dia nak bagi kita ni jadi lagu mana? Dia main cerita yang tu. Kemudian cantik juga, menarik juga, dia main cerita tentang fi syarbil abwalil ibil, iaitu pada menyatakan minum air kencing unta. Kan tuan-tuan? Bila tahu viral dulu ni orang pakai pergi beli air kencing unta, pakai balik minumlah, mandilah, apalah tuan-tuan sekalian. Betul ke cerita dia macam tu? Kan? Dia akan bahas cerita dia. Minum air kencing unta. Boleh tak boleh?
Lepas tu dia main cerita kat kita tentang hadis fil wudu'i qabla ta'am wa ba'dah, iaitulah pada menyatakan basuh tangan sebelum daripada makan dan selepas daripada makan basuh tangan. Nampak? Hadis simple dia. Kita mengaji bab simple-simple sudah lah. Kan puan-puan nak mengaji yang tinggi-tinggi, saya pun bukan nak reti dengan pun. Padan dengan saya lah. Saya tuan-tuan dengar Allah cerita bab basuh tangan ke, ambillah besar-besar sikit. Kitab nu ke apa nama, kitab politik besar-besar, ahkam sultaniyah ke, mengaji Allah SWT kan, kemana kan, saya mengaji kecil-kecil ni lah. Lepas tu cerita bab meninggalkan basuh tangan. Bila tinggal basuh tangan, kita nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang tak ada nak basuh tangan, pakai balon makan dulu ya. Dulu ya, waktu Covid tu ada gagah dah basuh ya. Lah ni Covid pun tak ada dah, dia tinggal cucu dia pun tak apa nak kuat apa dia dah, tak basuh tangan tak apa payahlah, sudu dah ya. Kira sudu dah. Lepas tu bab akalid diba, iaitulah makan labu. Kan Nabi tuan-tuan dia suka makan labu. Nabi ni, kita bukan nak cerita Nabi suka makan labu tu, kita nak abang padalah hadis, nanti dia akan main huraian macam mana. Kita kalau sayang kat kawan kita, kadang-kadang kita bawa dia makan rumah kita, kita tengok dia tu, dia ni selalu duk ambil makanan hak mana paling banyak. Macam tu. Kita letak kat dia. Contoh ada kita letak gulai kari kepala ikan ke, kita bubuh. Lepas tu kita bubuh pula dengan apa, daging masak hitam. Kita duk tengok dia ambil hak mana banyak ni. Dia nampak macam dia duk ambil daging masak hitam ni banyak. Dia syok yang tu rupanya. Contoh macam tu. Jadi Nabi ni bukanlah maksud dia makan labu hak dia tinggal. Kan, tu satu sekarang. Jadi itu kita akan cerita. Lepas tu bab majaa fi akli zait, iaitulah makan minyak. Minyak ni kita duk minum bab minyak zaitun gambarlah kan, olive oil tu kita duk minum kan. Lepas tu dia akan main cerita makan sama-sama hamba sahaya dan budak-budak. Kita ada orang gaji kita, waktu kita makan dia berdiri lagu dengan labu-labi duk pegang kain putih tu ke, ataupun kita ajak dia main makan sekali dengan kita. Yang tu ada dalam hadis. Kemudian cerita tentang kelebihan kita memberi makan kepada orang, buat kenuri kan, ada kelebihan. Kemudian dia main cerita fadlil asya, iaitulah makan malam. Makan malam ni bukan malam, bukan lepas kuliah kita makan. Contoh dia macam tu. Makan malam ni bila hak Nabi anjurkan suruh makan malam tu bila, dia nanti akan cerita. Kemudian fit tasmiyah ala ta'am, pada mengucapkan bismillah ketika mana kita nak makan. Jadi kita mengaji dah benda ni, cuma kita nak tahu hadis dan huraian para ulama aja. Tengah-tengah duk makan anak tengok, abah tak baca bismillah ke? Baca bismillahirrahmanirrahim. Abah bukan baca macam tu. Baca lagu mana? Kita pula tu. Kan ada bacaan-bacaan tu. Kan? Jadi itu akan diceritakan. Kemudian dia kata fi karahiyah, iaitulah teguh tidur dalam keadaan tangan dia duk bau gulai. Kan? Maksud dia bau makanan saja, saya tambah gulai. Kan kita bagusnya makan gulai, bau kari tu, rempah tu bau. Kita pun lena, tuan sekalian. Bila lena benda ni Allah Nabi tegak, Nabi kita jangan pergi cuci tangan bagi hilang bau. Apa pasal? Berapa malam dah kita tidur tak ada masalah. Tangan duk bau tak ada masalah. Boleh tak boleh? Dalam hadis ada cerita. Kemudian dia akan main pula tentang abwabul asyribah, iaitu bab-bab minuman. Cerita tentang hukum minum arak dia akan main. Kemudian cerita tentang yang memabukkan. Lepas tu dia akan cerita pula tentang nabiz. Tuan-tuan pernah dengar nabiz? Nabiz ni apa? Nabiz ni ayam rendaman kurma. Ni nabiz ayam ni. Tuan-tuan, try tengok buat. Dan rendam tu pun dia ada hari-hari dia. Maknanya rendam petang ni, petang esok baru boleh minum. Dan apa kesan dia kepada kita? Dalam Tibbun Nabawi, dalam kitab Tibbun Nabawi, apa nama Tibbun Nabawi itu maksud dia? Kitab daripada kesihatan para Nabi, ajak kesihatan tu. Kitab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi ada sebut apa kelebihan nabiz kita minum ayam tu. Lah ni tuan-tuan macam-macam. Tuan-tuan tu tengok di TikTok. Betul tak? Macam-macam. Siapa nak bagi mudah berak ke apa, minum bubuh lemon apa bagai bubuh ni. Hadis Nabi tu cerita lama dah. Cuma kita tak pernah buat. Kemudian dia akan cerita pula ditegah untuk kita buat ayam nabis itu, kurma tu pun dia tak boleh kurma yang berasingan musim.
Boleh faham tuan sekalian? Maknanya kurma kering dan kurma basah dia tak duduk sekali. Tu cerita dia macam tu. Yang kita hadis Nabi cerita ni kadang-kadang bukan kita nak ambil duli, ingat yang kita duk ambil duli apa? No. Laut dengan darat tak boleh sekali ya. Orang main letak ikan dengan apa? Dengan kambing ke apa? Tak boleh duduk sekali ya. Lepas tu kena makan asyik-asyik. Dalam perut bertemu jua. Cerita dia macam tu ya. Oh, tak tahulah dia kata susu dengan daging ni tak boleh, nanti dia berlagak. Mana ada hadis Nabi dah cerita macam tu. Baik. Kemudian dia akan mai pula cerita tentang ditegah untuk kita minum dalam keadaan berdiri. Kan? Dia main panjang sikit. Berdiri, yang ni saya akan ambil dah topik-topik hang mana yang sesuai dengan kita. Kemudian dia akan cerita di sini tegah kita bernafas di dalam minuman kita. Tengah duk panasnya. Lari 200 kilometer mati ya. Kan? Minum. Bunyi ni. Bunyi. Boleh tak? Boleh. Entah dia macam tu. Tuan sekalian, kita duk minum sambil duk bernafas dalam tu. Lepas tu pula dia kata ditegah meniup. Puan ayam orang tua dulu cukup marah. Sebab tu tuan-tuan, ni bagus ada sini kan, dia bawa piring ni. Orang tua dulu sampai orang tua lah. Kalau pi bagi gelas bogeh lah. Gelas dogiang macam ni bagi kat tetamu dia cukup pantang. Kalau anak dara bagi fail lah, anak dara tu orang tak masuk minang. Ni kena ada piring ni, piring ni kena ada. Lepas tu pula kalau nak minum pula tengok panas. Tapi macam mana cara nak minum? Kita tengok orang tua dulu ajar macam mana. Dia suruh tuang dalam piring tu biasa. Dia kata, sekali minum, kita duk hirup pula. Udahlah, mana nak ada dah. Bagi kat dia lagu ni, dia kata nak buat apa ni? Dia kata, Captain America. Dia kata ni perisai Captain America, aman boleh dah. Pakai pecah piring tu. Nampaklah. Benda tu main mana? Hadis Nabi ya. Cerita ada. Nabi ni siapa? Nabi ni orang tua kita lah tuan-tuan sekalian. Orang tua lah nak ajar kat kita ni macam mana adab kita tu. Kemudian dia kata apa? Yang tu selesai bab-bab tu. Kemudian dia akan cerita pula bab abwabul bir wasilah, iaitu bab kebaktian dan hubungan rahim. Pada menyatakan berbakti kepada dua ibu bapa, kelebihan daripada redha dua ibu bapa, macam mana cerita tentang derhaka dua ibu bapa, memuliakan tawalan kawan ayah kita, kawan mak kita. Lepas tu berbakti kepada mak saudara kita. Bila dah ayah tak ada, mak tak ada, kita kadang-kadang kita kata apa? Kami tak balik dah Ustaz sana, tak ada siapa dah. Mak ayah tak ada siapa, tak ada dah. Mak nakkan tu ada. Tuan-tuan, kalau ikut daripada hadis, dia suruh balik dia. Sebab mak nakkan tu mak kita. Tapi berapa banyak orang yang dengan mak saudara, mak saya panggil mak nakkan lah, tuan-tuan panggil mak saudara. Kan? Mak saudara tuan-tuan tak jadikan benda tu sebagai mak. Sebetulnya yang tu lah, bila dah tak ada mak kita, itulah turun mak kita tu. Dalam hadis ada menceritakan. Lepas tu doa ibu bapa kan. Kemudian dia menceritakan macam mana kalau kita memutuskan rahim. Rahim ni dia ada beza dengan ukhuwah. Silaturahim dengan ukhuwah tu beza. Silaturahim tu maksud dia hubungan darah, hubungan rahim daripada rahim yang satu, adik-beradik. Kalau silah ukhuwah yang tu kawan-kawan. Kalau kita pergi jumpa kawan kita kumai ni nak silaturahim dengan hang ni, dia pun terkejut. Sejak bila kita main daripada perut yang satu? Rahim tu main daripada rahim mak yang satu tu. Banyak kita sekalian, tak apalah, insya-Allah. Nanti kalau sampai kita akan cerita lagi. Semua cerita ibu bapa, kemudian dia akan penghujung kitab ni dia akan cerita main tentang apa? Tentang tasawuf, iaitulah macam mana cara nak bagi lembut hati, macam mana orang-orang yang kedekut, macam mana orang ada juga yang mengeruskan janda dan anak yatim. Ada orang yang tahu sekalian. Tapi ini cerita dah lama cerita lah. Ada kan? Ada kan? Kita kan. Tapi tuan-tuan kita mereka pula kan. Ini ada di kitab tu. Kemudian cerita tentang cabul dan mencabul, mengutuk orang, belajar salah silah. Tuan-tuan, ada. Rupanya bila kita duduk sama-sama, kita duduk sembang kenangan-kenangan lama dulu. Kan? Ada dalam hadis.
Kan kita bila buat reunion, antara benda yang kita seronok sembang sebelum masuk cerita politik lah. Sembang ke kawan-kawan, hang ingat dah dulu, hang sekolah dulu, hang sembunyi kereta cikgu dulu, hang ingat dah. Cerita dulu tu. Oh kata ibu abang tak ingat, kata aku sembunyi kereta cikgu dalam sungai. Kan? Tentang cerita seronok. Hang ingat dah dulu, macam-macam cerita. Rupanya, dalam hadis Nabi, benda tu Nabi suruh ingat. Tapi kita akan cerita InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kita banyak-banyak dah ambil masa tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan berkehendak untuk nak menuntut atau bersama-sama kita nak bermuzakarah ni, boleh cari lah kot. Dalam apa ni, nanti jumpa lah Imam Azim, kita ada tahu lah. Dia pun orang kuat Pustaka Darussalam di Kedah tuan-tuan sekalian. Di Kedah tu ada Pustaka Darussalam, dia jual kitab-kitab turas tu. Dia antara orang kuat lah, tuan-tuan boleh order kat dia. InsyaAllah. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wa lina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna